Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan yang lain. Saya Nur Atikah bersama rakan-rakan yang lain iaitu Najwa, Nadia, Muhammad Hazim Hisham, Akil dan Amirul. Kami merupakan kumpulan 6 iaitu kumpulan Astro Awani akan membentangkan tajuk kajian yang telah kami pilih iaitu Sumbang Mahram. Masalah sosial yang semakin membimbangkan sejak kebelakangan ini menunjukkan kemerosotan moral dan dapat dilihat bahawa nilai akhlak remaja masyarakat di Malaysia pada era globalisasi ini amat membimbangkan. Dapat kita lihat, setiap hari pasti akan ada berita-berita berkaitan masalah sosial yang terpampang di dada-dada akhbar, rangkaian internet dan sebagainya. Masalah sosial ini semakin hangat diperkatakan di Malaysia kerana masalah tersebut melibatkan golongan remaja yang semakin berani untuk bertindak liar dan di luar batasan normal serta agresif. Antara gejala sosial yang hangat diperkatakan adalah kes ragut, pengambilan pil khayal, ketagih terhadap rokok dan dadah, rogol, pembuangan bayi, merempit, gangsterism dan sebagainya. Selain daripada gejala sosial yang dinyatakan, sumbang mahram juga merupakan salah satu kes gejala sosial yang kerap berlaku pada zaman era globalisasi ini. Sumbang mahram adalah hubungan seksual di antara individu yang mempunyai pertalian yang diharapkan berkahwin oleh agama atau adat seperti ibu bapa dan anak, pakcik atau makcik dan anak saudara dan sebagainya. Di bawah undang-undang syariah, sumbang mahram ditakdirkan sebagai perbuatan atau siri perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum syarak di antara seorang lelaki dan perempuan yang ditegakkan untuk berkahwin. Menurut Ketua Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Seksual Wanita dan Kanak-kanak Bukit Aman, jumlah yang telah direkodkan sejak tahun 2019 hingga Februari 2021 sebanyak 169 bilangan kes yang telah dilaporkan yang melibatkan bapa kandung sebagai seorang pelaku. Kes melibatkan bapa tiri adalah sebanyak 155 bilangan kes, manakala kes yang melibatkan bapa saudara adalah sebanyak 100 kes dan melibatkan abang kandung sebanyak 55 kes. Kejadian sumbang mahram ini sebenarnya menunjukkan bahawa tanda-tanda kepincangan institut kekeluargaan dalam kalangan masyarakat dan negara sedang mengalami kemelut gejala sosial yang meruncing. Masalah ini telah hangat diperbincangkan sama ada di media sosial atau media cetak. Jenayah sumbang mahram ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor yang telah memberi kesan buruk kepada individu, keluarga dan masyarakat. Jenayah sumbang mahram ini perlu diketahui atau dikaji untuk membantu dan mengajar kanak-kanak mengenai sentuhan yang wajar dan tidak sewajarnya, mengetahui berkenaan hak tubuh badan dan perasaan, melindungi diri dan kepentingan untuk memberitahu orang dewasa yang dipercayai jika mereka mengalami masalah berkaitan penderaan fizikal atau seksual. Selain itu, jenayah ini penting untuk diketahui agar dapat memberi pendidikan keibubapaan dengan lebih mendalam. Pendidikan keibubapaan ini dapat diterapkan melalui program yang dirancangkan seperti penerapan ilmu agama dan moral. Dan akhir sekali, pelaku jenayah sumbang mahram ini perlulah diambil tindakan yang tegas oleh pihak polis agar masalah tidak akan terus berlaku. Objektif kajian yang dijalankan oleh kumpulan kami adalah yang pertama, mengumpulkan artikel-artikel berkaitan tajuk sumbang mahram dari tahun 2018 hingga 2021 seperti mana diterbitkan dalam akhbar Astro Awani. Seterusnya, untuk menganalisis dan mengenal pasti tema-tema berkaitan tajuk sumbang mahram dalam akhbar Astro Awani, dan akhir sekali adalah membincangkan tema-tema berkenaan tajuk sumbang mahram dalam artikel-artikel yang diterbitkan di dalam akhbar Astro Awani dari tahun 2018 hingga 2021.
Bagi kaedah kajian, kami telah menggunakan kaedah analisis kandungan akhbar dengan menggunakan sebanyak 35 artikel daripada akhbar atas talian astroawani.com. Kata kunci yang telah kami gunakan untuk mencari artikel berkaitan adalah seperti sumbang mahram, cabul anak kandung, rogol anak kandung, mangsa rogol, dakwa merogol, haruan makan anak, bapa tiri rogol anak, rogol adik-beradik dan bapa durjana. Langkah seterusnya, kami mencari isi penting setiap artikel yang diperoleh dan mencatatkan respon kami bagi setiap artikel tersebut untuk mengenal pasti tema dalam artikel. Hasil kajian. Hasil analisis isi penting daripada artikel, kami telah mengenal pasti sebanyak 4 tema iaitu punca berlaku sumbang mahram, mangsa dan pemangsa, cara mengatasi sumbang mahram serta perundangan berkaitan sumbang mahram. Kita mulakan dengan tema 1 iaitu punca berlakunya sumbang mahram. Daripada artikel, dapat dikenal pasti bahawa antara punca berlakunya sumbang mahram adalah kerana ketaksuban pemangsa terhadap pornografi. Terpengaruh dengan adegan pornografi yang mempunyai genre-genre yang mengarut, pemangsa bertindak untuk melampiaskan nafsu terhadap ahli keluarganya sendiri kerana mereka mempunyai akses yang termudah kepada mangsa. Selain itu, seperti dalam artikel tergamak bapa ratah anak hingga hamil, dapat diterokai bahawa antara punca lain sumbang mahram adalah kerana tahap ekonomi yang rendah. Mangsa dikatakan tidak bersekolah sewaktu kejadian berlaku kerana pemangsa yang merupakan bapa kandungnya adalah seorang penganggur dan tidak mampu menanggungnya ke sekolah. Faktor rumah yang tidak mampu menampung bilangan ahli keluarga yang besar juga memaksa ahli keluarga untuk berkongsi bilik dan mengurangkan batasan antara adik-beradik maupun ibu bapa dan anak-anak. Seterusnya adalah institusi keluarga yang rapuh kerana pergolakan antara suami isteri atau kurang waktu bersama kerana waktu kerja yang berbeza juga menjadi punca anak-anak dijadikan mangsa keadaan. Kebanyakan artikel yang dikaji seperti artikel lelaki direman 6 hari bantu siasatan kes rogol anak tiri mencatatkan keterangan mangsa bahawa kejadian sumbang mahram berlaku ketika ketiadaan ibunya di rumah menjadikan mangsa sasaran oleh bapa tirinya sendiri. Akhir sekali adalah kurang pendidikan agama dan pendidikan seks dalam keluarga. Meskipun keluarga sendiri, ibu bapa perlulah mengajar anak-anak batasan aurat dan pergaulan lebih-lebih lagi bagi mereka yang berlainan jantina. Selain itu, kita juga perlu melatih anak-anak ini supaya mengenali sentuhan selamat dan tidak selamat dari kecil serta mempertahankan diri mereka sekiranya disetor di tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Seterusnya adalah berkaitan dengan tema 2 di mana tema ini menceritakan tentang kesan kepada mangsa dan pemangsa, dan pada tema ini kita dapat membahagikan kepada 4 poin. Poin pertama adalah kesan kepada mental atau fikiran mangsa di mana mangsa akan mengalami trauma selepas daripada kejadian tersebut. Yang kedua adalah kesan kepada fizikal di mana mangsa mengalami kecederaan pada bahagian alat sulit mereka akibat daripada paksaan oleh perbuatan tersebut. Yang ketiga adalah kepercayaan mangsa sesama ahli keluarga mereka sendiri hilang kerana perbuatan tersebut dilakukan oleh salah seorang daripada anggota keluarga mereka. Dan yang terakhir adalah hilang kepercayaan orang sekeliling disebabkan perbuatan tersebut. Dan poin yang terakhir ini adalah lebih kepada kesan kepada pemangsa. Sekarang ni saya akan present tentang cara mengatasi sumbang mahram. Yang pertama adalah mendalami ilmu agama. Agama ini adalah panduan hidup kita. So sebagai orang agama Islam, saya dapat mengetahui bahawa dengan mendalami ilmu agama, kita dapat mengetahui perkara yang dilarang dan perkara yang perlu kita lakukan dalam agama sewaktu kita hidup di dalam dunia ini. So sebagai contoh dalam isu sumbang mahram ni, kita dalam agama dapat mengetahui sudah jelas bahawa sumbang mahram ni adalah satu larangan dan adalah satu perbuatan yang kita dilarang untuk lakukan. So oleh itu kita perlu elak daripada melakukan perkara ini dan sentiasa meningkatkan tahap ibadat kita. So seterusnya kita perlu mempunyai sifat tanggungjawab dalam melindungi ahli keluarga kita. Kita perlu sentiasa bertanya kepada ahli keluarga kita jika terdapat masalah dalam kehidupan mereka. Mungkin dengan bertanya kepada mereka mungkin akan berani untuk menjawab, untuk bagi tahu masalah-masalah yang mereka dapat. Dan sebagai ahli keluarga, kita perlu sentiasa
melindungi mereka dan bukannya menyakitkan diri mereka. Hal ini kerana sebagai ahli keluarga, kitalah yang paling rapat dan paling dekat dengan mereka. So kalau kita sakitkan hati mereka ataupun melakukan perkara-perkara yang boleh menyakitkan fizikal dan mental mereka, sebagai contoh dalam isu Subang Maram ni, hal ini boleh memberi efek yang buruk kepada ahli keluarga kita tu secara long term. So sebagai ahli keluarga kita perlu mempunyai sifat tanggungjawab untuk melindungi ahli keluarga kita. Seterusnya, mangsa juga perlu melaporkan masalah kepada orang yang boleh dipercayai. Kemungkinan pada awal tahap tu mungkin pemangsa melakukan perkara-perkara yang kita dah boleh nampak yang mereka akan terus mengganggu kita dan melakukan perkara yang lebih bahaya, sebagai contoh mencabul atau merugul. So oleh itu kita perlu cepat melaporkan masalah ini kepada orang-orang yang kita boleh percaya, sebagai contoh ahli keluarga yang lain dan juga kawan rapat kita. Dan kita juga perlu melaporkan kepada membuat laporan polis, kerana perkara ini mungkin boleh diselesaikan dengan cepat dan dapat mengelakkan diri kita daripada terus diganggu oleh pemangsa. Mengadakan program tentang keibubapaan dan tanggungjawab keluarga yang sejahtera. Dengan mengikuti program-program khas yang seperti ini akan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, terutama kepada ibu bapa dan kepada anak-anak yang akan meneraju generasi yang akan datang. Amalan yang baik sekaligus akan dapat mengeratkan hubungan dalam institusi keluarga selain daripada membentuk seseorang yang bertanggungjawab terhadap amanah kepada diri mereka. Dan itu juga memberi pendedahan berkaitan pendidikan seks di sekolah. Walaupun isu ini adalah isu yang sensitif dalam kalangan masyarakat, namun dengan kemodenan kini, setiap anak-anak perlu diberi pendedahan bagi mengurangkan masalah sosial dalam kalangan remaja ataupun kanak-kanak. Melalui pendidikan seks, mereka akan didedahkan berkaitan dengan perubahan yang berlaku dalam diri, perkembangan dan kepentingan memelihara kebersihan serta kesucian alat kelamin. Justeru itu, pendidikan seks ini akan membentuk generasi yang akan menjaga kehormatan diri dan mampu mengendalikan diri daripada penyimpangan seksual. Baiklah, seterusnya kita akan membincangkan mengenai tema 4, iaitu perundangan berkaitan dengan Subang Maram. Jika dapat dilihat, telah banyak langkah yang dilakukan oleh pihak kerajaan dalam membendung masalah Subang Maram ini. Antaranya adalah yang pertama, pihak kerajaan telah meminda Seksyen 367 di mana pihak yang bersalah tidak dibenarkan untuk merujuk seksyen lain bagi meringankan hukuman mereka. Yang kedua pula adalah Undang-Undang Negara telah menetapkan bahawa hubungan seksual dengan kanak-kanak di bawah umur 16 tahun dengan atau tanpa kerelaan mereka dikategorikan sebagai kes rogol di bawah umur. Dan yang ketiga pula, kerajaan telah menggubal Undang-Undang Nombor 23 2002 di bawah Akta Perlindungan Kanak-kanak di mana jika suspek didapati bersalah, suspek boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 20 tahun. Dan yang terakhir adalah Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat iaitu Datuk Seri Rina Muhammad Harun telah dalam usaha menggubal undang-undang baru iaitu dinamakan Undang-Undang Anti Gangguan Seksual, di mana undang-undang ini akan memastikan akta dan peraturan yang telah wujud dilaksanakan dengan lebih baik bagi mengatasi masalah Subang Maram ini. Yang terakhir adalah secara kesimpulan bagi kajian mengenai isu Subang Maram ini, terdapat beberapa perbincangan dan kesimpulan yang dapat kita perolehi. Yang pertama adalah pihak yang bertanggungjawab perlu memainkan peranan penting dalam usaha sama bagi memastikan gejala atau isu Subang Maram ini daripada terus berleluasa. Seterusnya adalah pendidikan seks perlu diperkenalkan bermula pada peringkat kanak-kanak lagi bagi memastikan mereka mengetahui tentang perbuatan baik dan perbuatan yang buruk. Seterusnya adalah keluarga yang hidup di kawasan luar bandar dan yang mempunyai tahap pendidikan yang rendah lebih cenderung ataupun lebih banyak untuk terjebak dalam perbuatan atau gejala isu Subang Maram ini.
Dan yang terakhir adalah ibu bapa perlu mengetahui peranan dan tanggungjawab masing-masing terhadap keselamatan dan keselesaan anak-anak mereka.